Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa di dalam sebuah rancangan memasak Dapur Rezeki Berkongsi Berbagi. Di dalam rancangan ini, kita akan bersama dengan tetamu berkongsi masakan di rumah. Untuk itu, mari kita berkenalan siapakah tetamu kita pada minggu ini. Hai, Assalamualaikum. Saya Dani Ahmad. Pendapat Dani mengenai dengan memasak sendiri di rumah ni adalah salah satu kelebihan bagi individu itu. Pasal kenapa? Memasak ni sebenarnya bukannya perkara yang payah sebenarnya. Kalau sekiranya benar-benar minat dalam bidang masakan ni, ia boleh buat apa saja. Kadang-kadang orang yang minat masak ni, ia bila masuk ke dapur, bila lihat bahan-bahan, dia tahu apa sudah kena masak. Jadi memasak ni kalau boleh semua orang mesti belajar. Lebih-lebih lagi kita ni di musim endemik ni, kita ni yang orang teranah di rumah ni, memang kita ni disarankan untuk teranah di rumah, tapi di rumah kita ni jangan teranah. Jadi kita ni boleh lakukan aktiviti seperti memasak. Baiklah, tanpa membuang masa, apakah menu pertama yang akan dikongsikan? Baiklah, untuk menu yang pertama yang akan Dani kongsikan kepada bis kita iaitu mengenai dengan menu spaghetti. Tapi kebanyakan orang kita ni tahu macam spaghetti bolognese, chicken spaghetti, beef spaghetti, seafood dan sebagainya. Tapi kali ini Dani akan bagi satu resepi iaitu spaghetti tuna. Bahan-bahan yang diperlukan seperti bawang besar, sos cili, bawang putih, mentega, garam, serbuk perasa, lada padi, sos spaghetti tomato, tuna dalam minyak zaitun dan sedikit minyak. Lebih dahulu Dani akan panaskan kuali dan meletakkan sedikit minyak sahaja. Selepas itu Dani akan masukkan mentega. Jadi biar mentega ini cair bersama dengan minyak yang dimasukkan tadi. Selepas itu Dani akan masukkan bawang besar yang sudah dihiris dadu dan dimasukkan dengan bawang putih. Ini gaul sampai ia naik bau dan warnanya keperang-perangan. Dan lepas itu dia akan masukkan lada padi. Selepas itu bila sudah dimasukkan, baru tadi dimasukkan tuna yang ada dalam minyak zaitun. Jadi ini untuk memasakkan ia punya tunanya lagi supaya tunanya tu lebih berasa, lebih menyerap rasa bau-bau bawang. Ini gaul dia sampai ia rata. Lepas itu Dani akan masukkan sos tomato spaghetti yang cuma satu pack. Satu pack ini cukup untuk membuat satu hidangan. Selepas itu Dani akan campur sedikit sos cili. Dan gaul ia sampai ia rata. Selepas itu Dani akan masukkan sedikit garam. Dani pandai-pandailah adjust punya garamnya. Macam mana rasa masin dalam sos spaghetti tuna ni. Dani gaul ia sampai ia rata dan sebati. Dan lepas itu dia akan masukkan sedikit serbuk perasa. Ini cuma untuk mengambil rasanya lebih sedap sedikit sajalah. Dan tidak perlu meletakkan banyak serbuk perasa. Kerana bawang itu sudah mengeluarkan aroma yang cukup enak. Selepas ia mendidih,
dan keluar bau. Dan ini masukkan sedikit herbs. Dan sebagai penambahan, Dani mencampur daun parsley ya. Selalunya orang pakai oregano, tapi Dani gunakan parsley. Selepas itu Dani masukkan mie yang sudah direbus, mie spaghetti yang sudah direbus. Jadi masukkan kesemuanya. Masukkan pelan-pelan saja. Dan pastikan mie yang selepas direbus satu diberi sedikit minyak supaya ia tidak bertamu dengan mie yang lain. Jadi masukkan saja kesemuanya. Selepas itu Dani gaul sampai ia rata. Pastikan sos tuna spaghetti ini menyerap kepada semua mie yang telah dimasukkan ya. Dan ini adalah hasil lepas semua sudah dimasukkan mie. Jadi bisa kita boleh lihat ia punya sosnya sudah mula pekat dan mula menyeliputi semua mie spaghetti itu. Dan lepas itu Dani akan simpan di satu bekas untuk siap dihidangkan. Itu dia ada satu resepi untuk kita spaghetti tuna yang cukup lezat dan cukup mudah untuk kita mencuba di rumah nanti. Dan pastikan resepi ini dikongsikan kepada orang ramai dan rasanya memang cukup enak dimakan sewaktu ia masih terasa panas dengan sos-sosnya. Silakan mencoba. Nampak sedap dan menyelerakan. Pastikan penonton di rumah akan mencuba menu tadi. Baiklah, apakah pula menu kedua yang akan dikongsikan? Baiklah, untuk menu yang kedua yang akan Dani kongsikan kepada pes kita iaitu mengenai dengan menu honey black pepper chicken wings. Jadi alhamdulillah dengan adanya ilmu yang baru, Dani cuba gabungkan black pepper dan juga madu, honey. Jadi antara dua gabungan ini, padas dan manis itu cukup menyelerakan untuk Dani makan chicken wings. Bahan-bahan yang diperlukan seperti sayap ayam yang sudah diparap, sedikit mentega, sedikit irisan bawang putih, sos lada hitam, sos pekat kicap manis, madu, garam dan sedikit serbuk perasa. Kali ini Dani akan memasak ayam menggunakan air fryer ataupun ketuhar udara. Jadi pastikan ayam itu disimpan di dalam satu bekas khas air fryer dan jangan simpan ayam itu terlalu rapat ataupun padat bersama dengan ayam-ayam yang lain. Jadi ini adalah untuk memastikan ayam itu masak dan bagi sedikit ruang setiap ketulan ayam yang ada di dalamnya. Jadi masukkan ke dalam air fryer dan masak dalam 180 degree Celsius dalam masa 30 minit. Dan sementara menunggu ayam itu masak, Dani masak sosnya dulu. Terlebih dahulu Dani akan masukkan mentega. Dani akan panaskan mentega. Mentega ini biar ia cair keseluruhannya. Bila ia sudah mula cair, selepas itu Dani bahan yang pertama Dani akan masukkan iaitu bawang putih. Jadi bawang putih ini selalunya Dani hiris. Ada sesetengah orang ada yang suka ditumbuknya sehingga hancur.
dan ada juga setengah daripada mereka suka memotongnya seperti hirisan yang sangat halus. Tapi Dani lebih suka potong hirisan yang biasa saja. Jadi Dani akan masak sehingga naik bau. Selepas itu Dani akan masukkan sos lada hitam. Jadi sos lada hitam ini dalam 2 sudu besar. Dani bagi dia rata dan sedikit kicap pekat manis untuk memaniskan sos dan juga menghitamkan warna sos tersebut. Selepas itu Dani akan masukkan madu dalam 1 cawan, 1 cawan kecil. Selepas sudah masuk, dan Dani akan masukkan sedikit tambahan, iaitu biji-bijian. Biji-bijian ini cuma pilihan lah. Ada di antara dorang, ada di antara bis kita ada yang dorang peminat dengan biji-bijian. Tapi bagi Dani, biji-bijian ini ia menaikkan sedikit aroma dan juga nampak cantik arah ayam itu nanti. Dan Dani masukkan sedikit garam dan juga sedikit serbuk perisa untuk mengambil rasa. Ini gaul sehingga ia sebati dan sos ini nanti akan menjadi pekat. Tapi jangan sampai, pastikan bis kita memantau sos ini. Kadang takut ia mudah hangus ataupun ia akan menjadi kering. Jadi bis kita pastikan ia apinya yang kecil dan juga ada waktunya bis kita gunakan api yang besar. Ini ikut kepandaian bis kita untuk mengawal macam mana sos itu nanti. Selepas ayam goreng itu sudah masak selama 30 minit, bis kita nampak ia keperang-perangan, nampak kering sudah ayam itu. Baru bis kita masukkan ke dalam sos yang masih ada di dalam kuali ini. Dan pastikan bis kita tutup dahulu apinya. Ini mengelakkan daripada sos itu terlalu panas, kerana kita ni memerlukan ayam ini dengan sos itu ada orang pekat-pekat sedikit. Kalau ia terlalu panas, jadi sos itu akan mudah cair. Jadi kita ni mau sos ini melekat dan menyerap ke semua ayam-ayam itu. Jadi gaul sehingga ia rata kepada keseluruhan ayam-ayam itu. Kalau sudah bis kita nampak sudah ayam itu diliputi dengan semua sos, bis kita bolehlah sudah hidangkan. Simpan di tempat satu bekas yang sesuai. Dan bagi tips Dani, ia lebih cantik dan lebih sedap kalau sekiranya ayam ini dikumpulkan kepada satu tempat yang kecil. Jadi ia dengan sos-sosnya ia akan bertemu dengan sos yang lain. Jadi sos itu masih banyak diliputi dengan ayam-ayam yang sudah disediakan. Ya udah, ini dia sos honey black pepper chicken wings. Cukup mudah, cukup ringkas. Boleh makan bersama dengan ubi kentang ataupun makan bersama dengan nasi. Dan satu lagi kelebihannya, tadi memasak ayam ini menggunakan air fryer. Dan semoga perkongsian ini dapat lagi memberi sedikit ilmu untuk bis kita, mana tahu bis kita akan masak di masa-masa akan datang. Selamat mencoba. Wah, menu kedua juga begitu menyelerakan. Selain daripada menu utama, tetamu kita juga akan mengongsikan hidangan pencuci mulut ataupun desserts. Jadi, boleh kongsikan bersama? Baiklah, untuk menu yang ketiga iaitu menu pencuci mulut. Jadi menu yang akan Dani kongsikan iaitu puding coklat mango Oreo. Bahan-bahan yang diperlukan seperti Oreo Prisa Velvet, Oreo Prisa Original iaitu coklat dan inti vanila,
serbuk puding coklat, serbuk jeli perisa mangga, dan yang paling penting air. Dan juga beberapa bekas yang cukup sesuai untuk membuat puding. Terlebih dahulu Dani akan panaskan air dalam 750 liter dan Dani akan masukkan serbuk puding yang berperisa coklat. Jadi pastikan tidak ada ketulan-ketulan tepung yang ada di dalam air yang panas ni nanti. Jadi kita mesti pandai untuk meratakan keseluruhan puding yang dimasak dengan air putihan. Sementara menunggu puding itu panas, Tani akan masukkan kepingan Oreo di dalam cawan ataupun bekas khas untuk membuat puding, dan ia akan simpan ia, dan ia akan letakkan ia di bawah sekali. Jadi ini adalah tempat ataupun penyimpanan pertama bersama dengan puding coklat yang masih panas. Jadi Tani akan tuangkan ke dalam bekas. Jangan banyak-banyak, Tani bagi ia cuma di paras yang di bawah saja. Jadi ini cara Dani lah untuk membuat puding Oreo ni. Puding coklat mango Oreo. Dan dia akan simpan puding coklat bersama dengan Oreo yang berperisa original. Dan Dani akan biarkan ia membeku, dan sementara itu Dani akan memasakkan lagi kali kedua, iaitu memasak jeli ataupun agar-agar yang berperisa mangga. Seperti biasa, Dani akan panaskan air terlebih dahulu dan memasukkan serbuk ini, dan pastikan tidak ada ketulan tepung di dalam air yang mendidih. Dan ni gaul ya sampai ia rata dan sebati. Selepas sudah ia mendidih, Dani akan masukkan Oreo yang berperisa velvet. Jadi Dani akan letakkan di atas bekas puding coklat yang sudah beku. Jadi agar-agar mangga ini akan Dani tuangkan ke atas Oreo velvet, dan velvet ini akan mula timbul. Ia akan naik ke atas, ia akan timbul di permukaan, agar-agar itu. Jadi selepas Dani tuangkan dalam bekas ini, dan Dani akan biarkan ia beku selama 15 ke 30 minit. Dan pastikan bis kita simpan di tempat suhu yang sejuk juga ya. Dan seterusnya ini adalah tambahan, dan ia akan menggunakan susu cair. Jadi susu cair ini dan akan letakkan di atas permukaan Oreo yang berperisa velvet. Ini akan simpan 2 sudu teh di atasnya. Dan ini adalah membagi rasa lemak sedikit kepada puding coklat mango dan Oreo. Selepas itu Dani akan tabur di atasnya, dan bijiran ini adalah dari Oreo original dan perisa velvet, dan ditumbuk halus, dan Dani akan simpan di atas puding coklat ini. Warnanya memang cukup menarik ya. Warnanya warna coklat dan juga warna merah. Kalau bis kita lihat, kalau bis kita tahu punca, memang makanan pencuci mulut ini memang warnanya cukup menarik.
dan kita ni mesti membuat ia berbentuk menarik perhatian kepada orang ramai. Dan ini dia ada hasil puding coklat mango Oreo, dan bahan-bahannya memang cukup mudah, dan semoga bis kita mencuba pencuci mulut yang Dani kongsikan kepada bis kita. Selamat mencuba. Ketiga-tiga menu sudah pun selesai. Semoga selepas ini penonton kita akan mencuba menu-menu tadi. Baiklah, ada satu lagi yang akan dikongsikan oleh tetamu kita, iaitu tips dapur rezeki. Ya, saya akan kongsikan satu tips dapur rezeki. Salah satu daripadanya, sebenarnya banyak pelang ni tips yang dibagi ni, tapi tips yang Dani selalu amalkan mengenai dengan bawang. Bawang ni kalau dibiarkan di tempat yang terbuka, ia akan yang orang lama makin hari ia akan rosak, dan kadang-kadang ada yang tumbuh bunga, daun apa segala. Jadi cara Dani selalunya, bila Dani beli saja bawang-bawang tu, Dani akan kupas. Lepas itu Dani akan simpan dalam peti sejuk. Simpan dalam peti sejuk walau berapa bulan pun ia akan masih bertahan. Jadi kalau sekiranya bis kita akan menggunakan bawang putih kah, bawang merah ataupun bawang besar kah, keluarkan, rendamkan sekejap dalam 1 minit, lepas itu potong cincang seperti biasa. Itu adalah salah satu tips untuk menjaga ketahanan bawang yang ada di negara kita ini, seperti bawang putih, bombay, bawang besar dan bawang merah macam itu. Semoga ia memberikan satu manfaat. Terima kasih juga buat Iza dan juga penonton yang ada di luar sana, dan semoga perkongsian tadi mengenai dengan menu-menu dan juga tips yang Dani kongsikan tadi dapat lagi orang sedikit sebanyak ilmu untuk bis kita pelajari ataupun mendapat inspirasi yang terbaru daripada menu-menu yang Dani kongsikan, dan semoga ianya bermanfaat kepada kita semua. Itulah tadi kita telah menyaksikan 3 menu yang sudah dikongsikan. Bagi sesiapa yang tidak sempat untuk mencatat bahan-bahan tersebut, bolehlah ikuti Instagram kami @unitrealitytv.rtb. Kita berjumpa di minggu hadapan bersama tetamu yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.